Saya Muhammad Fazli bin Mahmudin, pengurus syarikat Fast Industry Sdn Bhd dan merupakan seorang pengusaha keripik di negeri Selangor ni. Fast Industry ni adalah sebuah syarikat yang memproses bahan mentah seperti bahan pertanian untuk menjadi makanan ringan seperti keripik, dan kami turut memasarkan produk-produk IKS yang seperti makanan-makanan ringan. Fast Industry ini bermula pada awal tahun 80-an oleh ayah saya dan ibu saya. Pada masa itu dia bekerja di Shah Alam. Pada peringkat permulaan tu menjual keripik secara kecil-kecilan, dan lama-kelamaan bila tengok sambutan tu ada, so dia orang menceburi secara serius industri keripik ni. Pada peringkat permulaan tu ayah dan ibu saya tu dia jual secara kecil-kecilan di tempat kerja. Kemudian bila tengok permintaan tu semakin tinggi, so dia orang cuba pasarkan di kilang-kilang sekitar Shah Alam. Kemudian pada tahun 81-82 macam tu, dia orang mula buat keputusan untuk berhenti dan buat secara serius keripik ni. Kalau sebenarnya kalau kita orang boleh buat secara maksimum full strength, kita orang boleh pasarkan, boleh proses ubi bahan mentah tu dalam satu hari sehingga 6 tan 7 tan. Kalau tengok pada trend customer, banyak customer tu kawasan datang daripada Lembah Kelang. Sebelum tahun 2004, kita orang lebih tumpukan pada eksport keluar. Bila masalah pada bekalan bahan mentah, so kita orang terpaksa tumpukan pada domestik. Pada tahun 2000, pada masa tu memang agak blooming industri keripik ni di Malaysia ni lah. So kita orang buat keputusan untuk pasarkan domestik saja. Pada peringkat permulaan masa mula-mula saya masuk tu, satu dari segi pengurusan lah, komunikasi tu sebenarnya. Dari segi komunikasi dalam struktur organisasi company lah, yang itu satu. Kemudian kita orang cuba susun atur syarikat kepada department. Dari segi bekalan bahan mentah yang memang kita orang tahu memang agak bermasalah, sebab terlalu bergantung kepada 100% supplier pada masa tu. Pada peringkat awal tu saya cuba untuk invest pada penanaman bahan mentah. Sama ada kita orang ikat kontrak dengan supplier atau kita orang cuba tanam sendiri. Kemudian dari segi marketing pula, ayah saya ni dia buat secara tradisional. Maksudnya dia lebih percaya kepada perbualan mulut ke mulut. Bagi saya agak lambat sebenarnya untuk tengok dia punya trend. Saya dan adik-beradik saya masa tu kita orang cuba buat dengan menyertai expo, kemudian kita orang buat banner, flyers. Pada tahun 2000 tu kita orang ada cuba buat macam blog, kemudian website, tapi sebab internet masa tu belum agak blooming, so memang dari segi trafik tu tak terlalu ramai. Tapi kalau sekarang ni memang agak nilah. Media sosial tu agak tinggi. Kalau nak kata cabaran tu agak banyak sebenarnya. Pada peringkat permulaan tu bagi saya perkara utama sekali sebab saya ni agak muda. So bila masuk dengan kebanyakan pekerja tu yang dah daripada peringkat awal, so dari segi penerimaan arahan tu agak sukarlah. Bagi saya hampir semua organisasi semua macam tu. Perlu ambil masa. Cabaran utama bagi saya kita nak cuba ubah mindset pemikiran orang tua kan. Jadi agak sukarlah sebenarnya, ambil masa. Agro Bazaar ni sebenarnya produk-produk daripada IKS tempatan. So dia orang kumpulkan untuk dipasarkan oleh Agro Bazaar sebagai sebuah syarikat untuk memasarkan produk-produk IKS. Kalau sekarang cuma di sini yang sememangnya hak milik Fast Industry ni hanya ada satu saja di sini. Kalau tahun 2005 kami ada buat satu syarikat satu showroom di Pulau Pinang masa tu, di Bukit Mentajam. Sebenarnya customer kami tu, pelanggan kami dia bercampur-campur. Ada yang jual kembali, maksudnya dia sebagai pemborong. Ada yang end user, maksudnya dia pengguna terakhir lah. Hampir setiap negeri bagi kami ada dia punya pelanggan, terutama pada musim perayaan yang memborong keripik kami itu untuk pasarkan kembali. Selalunya bagi saya lah yang saya nampak kebanyakan pelanggan kami itu memang daripada belah Lembah Kelang dan juga sebelah utara. Impak daripada COVID-19 ni menyebabkan jualan dan juga pelanggan jualan tu agak rendah.
Kemudian dari segi pelanggan untuk walk in, untuk datang sendiri tu agak sukar sebenarnya. Memang tak boleh lah. So kalau sebelum ni, kalau tahun 2019, sebelum 2019 tu kita orang memang depends sepenuhnya kepada walk-in customer. Hampir 90%. Kita orang cuba buat improvement dari segi packaging, kemudian kita orang cuba perbaiki untuk penghantaran daripada produk tu kepada customer. So dengan penghantaran punya delivery tu, kita orang cuba improve dari segi masa penghantaran, kita orang cuba arrange. So dekat situ kita orang dah nampaklah yang dia punya potensi jualan melalui online ni. Purata kalau hari biasa, bukan peak season, kita orang proses dalam 1.5 tan satu hari bahan mentah. Produk yang kita orang proses ni, kalau bahan mentah, kita orang proses ubi mentah, ubi kayu, pisang tanduk, keladi dan juga keledek. Kalau campur sekali dengan produk IKS, saya ingat ada dekat 160 produk. Kalau pada peringkat awal masa saya mula-mula menceburi dalam keripik ni, mengambil alih syarikat keripik ni, jualan tu dalam below 3 juta. Kami mula terlibat dengan Pharma ni pada 2009. Pada peringkat permulaan tu memang Pharma ada meminta kami untuk cuba pasarkan produk yang diorang hasilkan masa tu, seperti Agromas, produk Agromas. So dekat situ win-win situation bagi kami lah. Kami dapat pasarkan, so kita orang akan dapat keuntungan. So dari segi marketing pula, Pharma sendiri akan buat marketing. Pharma ada berikan bantuan seperti bakul, penggunaan bakul pada pembekal kami sendiri, pembekal bahan mentah. So diorang ada beri bantuan seperti input baja, kemudian dari segi kewangan pun ada beri inilah sebagai modal pusingan. Saya amat berterima kasih kepada Pharma kerana membantu kami memasarkan produk-produk pada produk kami lah, dengan cara membuat usaha sama seperti Agro Bazaar. So dekat situ kita orang dapat mempelbagaikan lagi produk untuk dijual.